Wanita hari ini. Terus memberikan inspirasi kepada anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam sejahtera kami ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Tarikh hari ini 23 Julai 2021, hari Jumaat bersamaan dengan 23 Zulhijjah 1442 Hijriah. Kami harapkan anda semua di rumah sihat-sihat sahaja. Apa jua yang anda lakukan hari ini, kami berharap ia berjalan dengan lancar. Yang mungkin tiada apa-apa orang kata plan buat hari ini, anda bolehlah menonton WHI bersama dengan saya dan juga Yana. Baik, seperti biasa kami di WHI sentiasa mengingatkan anda dan juga diri kami untuk menjaga keselamatan dan juga kesihatan kita semua. Kita jaga kita, ya Yana. Dan kami ingin juga memberikan anda sedikit update berkaitan dengan COVID-19. Seperti mana yang kita tahu, Yana, semalam Semalam telah pun dilaporkan kes sebanyak 13,034 dan kes kematian pula adalah sebanyak 134. Dan apa yang lebih menggusarkan, Sugi, adalah Selangor masih lagi mencatatkan jumlah kes tertinggi setakat ini, dan ini adalah pecahan kes di seluruh negara sehingga tarikh semalam, dan kita semua berharap agar kes-kes ini akan semakin menurun nombornya. Dan semoga kita semua dapat bersama-sama melawan pandemik yang sedang berlaku. Ya, betul tu, Yana. Dan apa yang menggembirakan, Yana, adalah semalam Malaysia telah mencatatkan pemberian vaksin COVID-19 yang tertinggi sebanyak 507,050 dos. Jadi tahniah kepada anda semua yang telah pun mendapat vaksin anda. Tahniah kerana menjadi rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Betul. Yana, Sugi dan saya dua-dua sudah pun mendapatkan vaksin Yana beberapa hari yang lepas dan masih lagi menanti untuk mendapatkan vaksin dos kedua pada bulan 9 nanti. Sama, saya pun bulan depan dos kedua. Jadi sama-samalah kita lakukan tanggungjawab kita. Nampak tak, kami berdua cukup teruja sebab dah pun dapat vaksin. Okay. Dan pada masa sekarang pun, Yana, saya kira rakyat Malaysia, kita semua datang, orang kata, sebagai satu. Sebagai bangsa Malaysia dan ramai-ramai membantu satu sama lain. Dan ada satu kisah yang menarik yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda, di mana seorang adik muda, CEO muda lah orang kata, berumur hanya 11 tahun, telah mengambil inisiatif untuk membantu mereka yang memerlukan melalui syarikat coklatnya. Betul. Adik Ini Arman. dia, Adik Arman Idrizam, yang mana seperti Sugi katakan baru berusia 11 tahun tetapi sudah pun memulakan orang kata aktiviti-aktiviti kemasyarakatan dengan memberikan 10% daripada apa yang diperolehi daripada jualan coklatnya kepada mereka yang memerlukan di Kota Kinabalu, Sabah. Dan saya kira ini adalah satu usaha yang sangat-sangat baik oleh adik Arman dan pastinya dapat dijadikan inspirasi bukan sahaja kepada adik-adik yang lain tapi kepada kita juga, Sugi. Betul. Dia mengeluarkan the Share and Care Package. Betul. Saya kira ramai di luar sana yang juga telah mengeluarkan Share and Care Package ni. Yang penting, kalau kita tidak boleh memberikan bantuan dari segi orang kata barangan, mungkin kita boleh bertanya khabar kepada orang di sebelah kita. Kita WhatsApp rakan-rakan kita, tanya adakah mereka dalam keadaan yang sihat, adakah apa-apa yang mereka perlukan. Mungkin kata-kata semangat kita boleh membantu mereka. Betul. Baik, itu berkenaan dengan adik Arman Idrizam kita. Seterusnya saya nak tanya Sugi. Sugi, hobi Sugi apa? Sekarang ke masa saya 11 tahun? Sekarang tak banyak sangat hobi lah kan. Buat je apa yang boleh saya pelajari, benda-benda baru. Tetapi masa saya dekat zaman sekolah, saya suka mengumpul stiker. Saya banyak album stiker dekat rumah. Satu hari saya tunjuk kat awak lah. Masih ada lagi sekarang? Ada, banyak. Dalam 6 buku saya ada. Antara stiker yang ada? Macam-macam. Ada yang Bollywood, Shah Rukh Khan ada, Mickey Mouse ada, segala-galanya ada. Godzilla pun ada. Wah, dan ini sesuatu yang menarik. Produser kami, penerbit kami telah rangkumkan untuk hari ini buat tatapan anda semua berkenaan dengan minat seseorang ini yang suka mengumpul miniature. Semua benda-benda kecil, mini-mini sahaja. Cute. Jom sama-sama kita saksikan. My mum's miniature collection. Tea time section. A chandelier. Nasi lemak.
Bakery section. Ayah, rasakanlah perasaan ini. Sungguh ingin kau ada di sini, datang dan menemui. Aku merindukan suasana haru. Ingin ku berlari dan menangis dalam pelukmu, ayah. Sangat-sangat menyentuh hati dan perasaan kita. Sugi, kalau minggu lepas kita kongsikan anak yang mengirim buah tangan dan makanan untuk kedua orang ibu bapa. Dan kali ini pula seorang bapa menghantarkan buah rambutan kepada anak-anaknya yang berada jauh. Dan kita semua berharap agar PKP ini akan membuahkan hasil. Kita semua dapat pulang ke kampung halaman, bersalaman, berciuman dengan kedua orang tua kita, insya-Allah. Okey, baik Yana, bercakap mengenai COVID-19 dan keterujaan kami berdua mendapat vaksin dos pertama kami. Di sini kami ingin berkongsi bersama dengan anda inisiatif Nestle Malaysia bersama dengan Media Prima, di mana mereka menyeru rakyat Malaysia untuk bersama-sama mengambil vaksin COVID-19. Marilah kita berganding bahu dan membantu sahabat barisan hadapan demi kebaikan keluarga dan negara kita yang tercinta. Daftarlah sekarang di MySejahtera dan ayolah bersama kita hentikan wabak ini, dan jom kita saksikan paparan ini daripada Nestle Malaysia. Berganding bahu, hentikan wabak ini. Daftar untuk vaksinasi anda melalui MySejahtera. Pesanan prihatin daripada Nestle Malaysia dan Media Prima. Okey, itu berkaitan dengan Nestle Malaysia. Dan hari ini sebenarnya seperti biasa, hari Jumaat, kami akan membawakan topik berkaitan dengan hikayat perkahwinan. Hari ini topiknya adalah mahligai pura-pura, Sugi. Biasa dengan mahligai cinta. Ini mahligai pura-pura. Saya kira bila bercakap mengenai rumah tangga ni, saya terbaca jugalah tadi, perkahwinan ini adalah pengorbanan. Tetapi perlukah kita berkorban dalam rumah tangga dan kita berpura-pura dengan perasaan kita sendiri? Betul. Sesebuah perhubungan itu seharusnya berlandaskan rasa kasih, rasa sayang, rasa cinta dan rasa tanggungjawab antara satu sama lain. Tetapi apabila rasa-rasa ini sudah tidak ada, adakah berpura-pura demi menyelamatkan bahtera rumah tangga itu tadi? Dan mungkin juga perlu berkorban, Pak kata Sugi, demi anak-anak. Adakah ini wajar dilakukan? Ini yang akan kami kongsikan bersama dengan anda. Dan sekiranya anda yang sedang menonton sekarang ini ada sebarang cerita, sebarang perkongsian yang nak diceritakan bersama dengan kami, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Kami tak sabar nak dengar apa antara komen-komen anda. Tapi sebelum itu kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Hari ini. Ihsan, sepatutnya awak biarkan Mama tahu semua ni adalah keputusan daripada kita. Tengok, awak dah buat Mama kecil hati dengan awak. Macamlah yang akan beri apa-apa perubahan. Anyway, saya kenal Mama saya tu macam mana. Mula memang dia akan marah, lama-lama dia akan okey. So awak tak payah nak risau. Kita akan dapat hidup kita semula as a single person. Okay? Nampaknya kita masih lagi tak boleh nak lari dari antara satu sama lain. Itulah. Tapi jangan risau. Setakat ni kita okey. Alright. So, kita back to normal. Macam sebelum ni. Kita kawan. Okey, kita kawan. Tapi awak tetap tak boleh masuk campur kehidupan peribadi saya.
Itu dia antara sedutan daripada drama Cinta Hati Batu yang ada kaitan dengan topik kita pada hari ini, Mahligai Berpura-Pura. Betul tu. Dan kita pun tak nak membuang masa lagi sebab sudah pun terhubung dalam talian sekarang ni bersama dengan kami 3 orang tetamu yang cukup istimewa. Elok kalau kami perkenalkan. Kita bersama dengan Encik Fazli Yusof yang merupakan seorang perunding motivasi. Assalamualaikum Encik Fazli. Selamat tengah hari. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Terima kasih. Sama-sama. Dan kita juga bersama dengan Sharifah Syahura dan juga Isay Fazli Syam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Yaina Sagita, apa khabar? Okey, ketiga-tiganya sihat ya? Baik, alhamdulillah. Okey, bagus. Okey, baik. Kita nak terus ke topik kita pada hari ini, Mahligai Berpura-Pura. Mungkin kita mulakan dengan Encik Fazli dahulu. Encik Fazli, perkataan berpura-pura tu kita sering kali berkaitkannya dengan pelbagai topeng yang manusia pakai kan. Tapi ni dalam aspek rumah tangga, berpura-pura ni antara situasinya adalah mungkinlah kita tak suka apa yang pasangan kita buat tapi kita perlu berpura-pura. Mungkin mukadimah daripada Encik Fazli sendiri berkaitan topik kita. Oh, menarik sekali dan saya rasa tajuk ni mungkin relevan kepada ramai orang. Cuma kadang-kadang ada perkara yang disimpan kan. Kadang rasa kalau ikutkan hati tu selalu terluka kan. Tapi tutuplah luka tu sebab nak jaga benda yang lebih penting kan. Dan sebenarnya ada beberapa sebab lah kadang-kadang. Sebab dalam perkahwinan dia ada beberapa tujuan perkahwinan lah. Yang pertama yang biasa kita sebut ialah tujuan emosional, iaitu ingin dikasihi kan. Ingin dikasihi, ingin mengasihi dan dikasihi, itu yang pertama. Yang kedua adalah tujuan fizikal, iaitu fisiologi tubuh kita memerlukan pada pasangan. Dan yang ketiga keperluan sosial, iaitu relate juga dengan emosional, iaitu kita perlu berkeluarga. Dan bila kita perlukan elemen-elemen ini, berkeluarga adalah satu keperluan. Tetapi tak semua kita dapat dalam perkahwinan tersebut. Jadi bila tak dapat tu kadang-kadang dia terpaksa mempertahankan perkara-perkara tertentu dalam perkahwinan. Pada ketika itu mungkin kita kata berpura-pura lah, sama ada baik ataupun tidak kita boleh bincang lagi. Menarik juga bila Cik Fazli kata begitu. Dan kepada Isay dan juga Syahura, yang nak tanya dahulu kepada Kak Syahura kita. Kalau kita lihat kan Kak Syahura, sekarang ni ramai orang yang sudah pun mendirikan rumah tangga yang tak kisahlah baru ataupun lama. Tetapi kadang-kadang bila kita bersama dengan pasangan kita ni, ada sesetengah perkara yang kita tak berapa suka pasangan kita lakukan. Dan terpaksa, ini yang kita maksudkan pada topik kita pada hari ini, terpaksa berpura-pura yang seolah-olah kita tidak mengapa dengan perkara yang dilakukannya itu. Adakah ini sesuatu yang wajar dilakukan untuk memastikan kesejahteraan dan keharmonian rumah tangga itu? Okey, betul. Betul anak macam dah kahwin Okay. Betul. Memang kita kadang-kadang ada seterti yang kita tak akan rasa macam tak puas hati dengan pasangan kita. Tapi mungkin dia dah membesar dengan cara begitu dan kita nak ubah bukannya sedetik, bukan seminit macam tu. Kita perlu ambil masa untuk mengubah keadaan tu menjadi lebih baik. Dia mungkin dia tengok orang kalau lihat dia macam mana. Kalau boleh ubah dalam masa sebulan lah, tapi kita berkahwin kan nak lama bersama mereka. Kita ubah dengan cara kita lah supaya ia akan sebati dengan bagaimana kehendak pasangan masing-masing lah. Maknanya jadi kadang-kadang ni sebenarnya kita perlu berpura-pura, betul ataupun tidak? Berpura-pura saya tak ada dalam hidup saya berpura-pura, melainkan style saya kalau siapa kenal sangat berterus terang. Jadi mungkin membuatkan pasangan akan memahami saya, maknanya dia akan cuba mengubah diri dia juga. Kalau ikut style saya lah. Kalau berpura-pura depan orang tu mungkin ada, tak tipulah kalau tak ada. Mesti ada berpura depan orang. Tapi dengan pasangan saya jarang akan nunjuk kepura-puraan saya. Sebab nanti yang tidur sekatil sebantar pun kita dengan pasangan kita nak berpura-pura macam mana pula tu. Betul. Okey, baik. Isay, kalau tadi Kak Syahura dah kata dia
tak tipulah kalau tak pernah berpura-pura depan orang. Isay sendiri, mungkin Isay boleh berkongsi. Pernah tak berpura-pura situasi di mana mungkinlah kan ada sedikit pertelingkahan bersama dengan isteri, tetapi terpaksa pergi majlis ke apa, tapi bila bersua muka dengan orang lain, kenalah berpura-pura macam kita happy-happy, tak ada apa yang berlaku. Pernah tak situasi macam tu, Isay? Okey, mahligai pura-pura untuk Isay. Sebab Isay dengan isteri, dengan Aimi ni kawan daripada sekolah. So kita daripada sekolah memang tak pernah pura-pura, dan dia boleh, masa kecil-kecil dulu dia boleh kutuk saya boleh kutuk dia. Dan sekarang di rumah saya akui saya pernah berpura-pura. Tapi bukan depan isteri, bukan dengan isteri. Dengan anak-anak di rumah, saya jujur cakap, saya selalu berpura-pura. Sekiranya saya balik ke rumah, saya membawa masalah dari luar, katakanlah masalah tempat kerja, masalah tentang bisnes, kita ada sedikit stres. Tapi dengan anak-anak, jangan sekali-kali kita tunjuk kita bermasalah. Kalau kita sedih, feras macam mana pun, kita pura-pura kita happy. Sebab kita tak nak tunjuk masalah kita depan anak-anak. Itu penting. Sebab itu adalah pendidikan untuk anak-anak juga. Supaya anak-anak tidak terdedah dengan masalah mak ayah. Tapi saya dengan isteri, saya menjadikan bilik tidur tu sebagai medium untuk saya kongsi. Tutup pintu, anak kat luar, I stress lah pasal ni, pasal bisnes tu, pasal ni, pasal tu. Dan di situ adalah bilik tidur kami memang langsung tak boleh ada pura-pura. Semua kena jujur. Tapi depan anak-anak kadang-kadang kita terpaksa pura-pura untuk apa? Sebab untuk perkembangan pendidikan anak-anak sendiri. Maksudnya anak-anak membesar dalam keadaan bukan tengok masalah. Itu penting sebenarnya. Sebab saya tengok dengan apa yang terjadi sebelum-sebelum ni, tengok masalah-masalah yang dikongsikan dekat sosial media kan, kadang-kadang kita mak ayah ni kena main peranan penting. Mahligai pura-pura tu ada sedikit pura-pura, bukan pura-pura yang teruk sangat, pura-pura untuk tunjuk yang kita sebenarnya okey depan anak. Itu penting. Rupanya Isay dan pasangannya Aimi sebenarnya adalah high school sweetheart rupanya. Tapi masa sekolah kita tak bercinta. Sekarang baru bercinta. Okey, tak apa. Tapi menarik apa yang Isay katakan tadi. Di hadapan pasangan tidak berpura-pura, kena ada kejujuran dan ketulusan di situ, tetapi di hadapan anak-anak perlu kadang-kadang berpura-pura untuk pembesaran mereka dan sebagainya. Tetapi kan Cik Fazli, kalau boleh kongsikan juga, kita bercakap tentang mahligai pura-pura ni sebab berkait rapat juga dengan keadaan sekarang ni. Dalam situasi di mana dengan advance teknologi yang kita ada sekarang ni, semua orang berkongsi di social media dan sebagainya. Jadi mungkin terjadi situasi di mana di social media bukan main lagi mesra, bukan main lagi menonjolkan dan menunjukkan kemesraan dan juga kasih sayang antara satu sama lain. Tetapi mungkin terjadi di sebalik tirai, di dalam rumah, mereka tidaklah begitu bahagia sebenarnya. Tetapi ini adalah samaran yang perlu dilakukan untuk memastikan hubungan mereka itu di mata masyarakat okey-okey je, Cik Fazli. Jadi mungkin Cik Fazli boleh kongsikan dari sudut pandangan ini. Kita tengok pada tujuan dia melakukannya lah. Kalau tujuannya itu ada kalanya baik untuk mengelakkan fitnah, pembawangan kan, pembawangan berlaku, maka elakkan sajalah buka peluang untuk orang mengata itu dan mengata ini. Sebab kalau kita membuka peluang untuk orang mengeji, membuka peluang itu juga satu dosa. Begitu. Jadi kita kena tengok balik pada tujuan. Tapi kalau sekadar nak tunjuk-tunjuk hebat, nak dengkikan orang, jealouskan orang, itu mungkin tidak baik untuk sebab menunjuk-nunjuk dan juga berpura-pura dari segi itu, itu adalah sifat yang tak baiklah. Tetapi secara umumnya kita kena bezakan di antara berpura-pura dengan menjadi profesional ataupun try to be the best. Macam Isay sebut tadi kan. Kadang-kadang kita tutup apa yang betul bukan sebab kita nak berpura-pura, tapi untuk kebaikan dia, bukan untuk kebaikan saya. Hipokrit adalah buat benda tak betul untuk kebaikan orang itu. Kan? Tapi kalau kita tak tunjukkan benda yang betul untuk orang tersebut, maka itu kita try to be the best lah. Maksudnya try to buat yang terbaik untuk orang tersebut kan. Sebab kalau ikutkan perasaan ini, contohnya kalau kita seorang polis kan, hari tu rasa nak marah orang, takkanlah kita nak keluarkan pistol kan. Jadi kita kena tahan kemarahan, kena jadi yang terbaik.
InsyaAllah. Okey, baik. Dan soalan ni saya tujukan pada Kak Syaura lah. Kak Syaura, kalau kita lihat penerangan yang Cik Fazli beri tadi, kita tak nak menjadi seorang hipokrit. Dan Isay tadi telah berkata kita boleh berpura-pura ikut konteks. Kalau di depan anak-anak ialah kita tak nak memberikan mereka kesan psikologi ataupun sebagainya. Tetapi bagaimana pula bagi mereka yang tujuan katalah diorang kahwin sebab okey saya dah umur 28 tahun, saya dah umur 29 tahun, saya nak kahwin. Kedua, ada orang people pleaser. Saya nak menunjukkan yang saya happy ni sebab nak sejukkan hati orang di luar sana. Mungkin mak saya tengah tengok tak naklah bagi dia rasa runsing dan sebagainya. Jadi dalam situasi-situasi begini, bagaimana Kak Syaura sebagai seorang yang sudah pun berpengalaman mungkin boleh memberikan komen? Mungkin ada. Mungkin perempuan ni kalau dia dah lambat sangat kahwin, kadang-kadang saya ada pengalaman. Bukan saya lah. Memang kawan-kawan dah kahwin, dia nak kahwin juga. End up dia rasa menyesal atas tindakan dia apabila kahwin tidak berpanjangan. Jadi biasanya itu memang berlaku mana-mana pun saya rasa. Kahwin disebabkan kawan-kawan dah kahwin, jealous tengok kawan dia bahagia dan dia tak ada kawan dah keliling kan. Jadi tindakan tu mana saya rasa bila kali kedua diberi peluang, maknanya perlu berhati-hatilah. Sebab kita tak tahu nasib kita. Kadang-kadang kita kahwin bercinta bagai nak gak pun kita bercerai juga. Nasib seorang berbeza. Jadi apabila diberi peluang kedua, kita perbaiki daripada kesilapan pertama supaya peluang kedua ni tidak terjadi perkara yang sama. Okay. Dan betul apa yang Kak Syaura katakan tadi. Dan ini pula soalan kepada Isay. Kalau tadi Isay ada berkata kan, Sugi, kalau di hadapan anak-anak mungkin akan berpura-pura sedikit. Kalau ada masalah tolak tepi dahulu. Tetapi sebaik saja masuk ke dalam bilik tidur bersama isteri, tutup sahaja pintu, baru menceritakan semuanya. Dan saya kira ini sebenarnya adalah kunci utama kepada sesebuah perhubungan, apatah lagi sebuah perhubungan rumah tangga, yang mana perlu ada kejujuran dan komunikasi, Isay. Sekiranya ada komunikasi antara kita dengan pasangan kita, mungkin isu berkaitan dengan mahligai pura-pura ini pun tidak akan wujud. Betul ataupun tak? Setuju tak? Betul, saya setuju sangatlah. Tambah-tambah macam saya berkahwin dengan isteri saya sekarang ni, ibu tunggal yang ada 3 orang anak. Sekiranya saya tunjuk sesuatu yang negatif depan anak-anak ni, sangat memberi satu perspektif yang buruk terhadap ayah tiri dan juga ibu tiri. Kita kena jaga tu juga. Sebab kita kena ingat, mereka ada nenek. Mereka ada pakcik-makcik dan hubungan dengan nenek dengan pakcik-makcik mereka baik. Sekiranya saya bertindak kata saya balik dengan stres, anak-anak datang mengadu, "Daddy, tadi kakak main rollerblade tak ada orang pegang." Katakanlah saya tengah stres, saya tak nak layan cerita dia. Cakap dia stres kan. Dan benda ni sekiranya dia bercakap dekat nenek dia, bercakap dekat makcik dia, itu memberi satu perspektif yang buruk juga pada kita. Dan kita sendiri kena jaga 2 benda. Emosi dan juga komunikasi. Maksudnya hati dan juga mulut. Tu benda ni penting. Benda ni sangat-sangat penting. Kita kawal emosi, kawal percakapan kita. Dan soal mahligai pura-pura ni sebenarnya pendapat Isay, pendapat peribadi. Kalau kita berpura-pura untuk kebahagiaan tu pura-pura, sebenarnya anda kena jumpa dengan orang pakar. Pergi kepada pakar-pakar motivasi ataupun kalau dekat mahkamah pun ada motivator yang boleh bagi kita pendapat apa semua, rujuk, bincang. Sampai bila kita nak hidup dalam kepura-puraan ni? Saya tak rasa macam pura-pura ni boleh kekal sampai 10 tahun. Kalau pura-pura sampai 10 tahun, maksudnya dia bahagia dengan pura-pura tu. Maksudnya dia tak pura-pura. Maksudnya benda tu penting juga. Penting juga ada orang ketiga atau orang keempat ni sebenarnya. Mak ayah ke, mak mertua ataupun nak lagi senang pergi kepada pakar terus. Pergi ke mahkamah, jumpa dengan apa kita patut buat. Cik Fazli ada ni? Ni Cik Fazli ada. Cik Fazli. Betul. Tapi itulah kan Kak Syaura, selalunya kita tengok Isay ni dia selalu buat lawak kan. Hari ni dia pula dah macam ahli motivasi. Jaga-jaga Cik Fazli. Tapi baguslah Isay ada switch ya bila boleh kawal emosi dan perasaan, dan tujuan utamanya untuk anak-anak kan Isay. Dan saya suka bila Isay cakap, bilik tu adalah zon tidak berpura-pura. Betul. Bilik tu mengaruh. Kadang-kadang bila kita share dalam bilik dengan isteri kita, kita macam tinggi-tinggi suara. Anak dekat bawah dia dengar ataupun anak pergi pintu dengar, anak tanya, "Daddy gaduh dengan mama ke?" Mana ada gaduh, Daddy borak-borak je dengan mama. Benda tu pun dia dah trigger kan. Apatah lagi kalau betul-betul tak jaga emosi. Kalau betul-betul kita
kena ada pura-pura sikit untuk benda-benda macam ni, terutama dengan anak-anak. Dan mungkin apa yang dikongsikan oleh Isa ni mungkin ramai ibu bapa di luar sana yang boleh relate. Sebab kalau di hadapan anak-anak itu perlu ada rasa pura-pura supaya anak-anak tu tak orang kata terkesan dengan apa yang sedang berlaku antara kedua orang tuanya. Okey, baik Yana dan tetamu kita dah pun dengarkan pelbagai pandangan daripada mereka. Sekarang ni kita nak dengarkan pandangan daripada mereka di luar sana berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jom. Pada pendapat saya, kenapa wujudnya mahligai pura-pura dalam perkahwinan? Yang pertama, mungkin mereka merasakan usia mereka semakin meningkat. Jadi mereka nak kahwin sebab mereka nak tutup pandangan negatif dari masyarakat sekeliling. Yang kedua, mungkin sebab desakan keluarga. Ada orang tua ataupun keluarga yang seolah-olah mendesak mereka untuk berkahwin. Dan kenapa perkahwinan itu masih kekal walaupun tidak bahagia? Yang pertama, mungkin sebab untuk menjaga anak-anak, untuk menjaga masa depan anak-anak. Dan yang kedua, mungkin untuk menjaga perasaan ataupun hati ibu bapa mereka. Dan yang ketiga, mungkin untuk tidak mahu lukakan perasaan pasangan mereka walaupun mereka terpaksa bertahan dalam keadaan pura-pura. Pada pandangan saya, kenapa pasangan itu sanggup bertahan walaupun perkahwinan itu tidak bahagia adalah kerana faktor anak. Ini kerana apabila mak dan ayah berpisah, ianya akan memberi kesan yang sangat mendalam kepada anak-anak tersebut. Jadi untuk mengelakkan anak-anak mereka terkena tekanan di usia yang muda, mereka sanggup bertahan dalam perkahwinan itu. Ini juga boleh terjadi apabila seorang isteri itu tidak mempunyai pekerjaan. Jadi bila dia berpisah dengan pasangan dia akan hilang tempat untuk bergantung. Okey, itu dia tadi pelbagai pandangan oleh responden kita berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Dan saya juga tertarik dengan apa yang dikongsikan oleh kedua-dua responden kita yang mengatakan ada pelbagai sebab kenapa ada dalam kalangan pasangan yang terpaksa berpura-pura demi menyelamatkan rumah tangga mereka. Tetapi Encik Fazli, kalau kita bercakap dalam konteks kebahagiaan dan keharmonian sesebuah rumah tangga ni kan, wajar ataupun tidak untuk kita terus berpura-pura ini mungkin sehingga sampai ke akhir hayat kita. Kadang-kadang ada yang duduk serumah tetapi tidak lagi sebilik. Jadi adakah perkara ini sebenarnya sesuatu yang tidak sihat tetapi harus diteruskan? Menarik. Tadi saya nak petik ada orang dia berpura-pura sebab apa? Sebab dia bergantung kepada pasangan lah. Ini memang ada satu teori dalam hubungan dipanggil interdependence teori, mengatakan bahawa perkahwinan ini umpama cost dan benefit. Kadang-kadang kita timbang kalau aku bercerai apa benefit, apa cost yang terpaksa ditanggung. Itulah. Itu satu teori lah. Which is saya rasa common sense. Dan bila sebut tentang stay kerana anak-anak, ini memang ada satu kajian dibuat di United Kingdom terhadap 2,000 pasangan. Dia kata 40 tu dipanggil unhappy marriage. Pasangan yang tak happy dalam perkahwinan tapi tetap stay. 47% mengatakan bahawa mereka stay sebab anak-anak. Dan persoalan yang ditanyakan tadi, apa berlaku kalau kita stay je kan sampai hujung hayat? Adakah ia baik tak baik? Dia ada kesan tak baik, ada kesan baik. Kesan tak baiknya adalah pada self-esteem, kepada motivasi, kepada diri seseorang tersebutlah. Ini kajian oleh seorang Profesor Alan Booth yang dia buat kajian ni selama 12 tahun terhadap 1,150 orang di US. Didapati unhappy married individual, iaitu orang yang berkahwin tapi tak happy, didapati mereka juga akan hilang life satisfaction, self-esteem dan kesihatan kerana bertahan lah, kerana unhappy marriage tersebut. Tapi ada satu berita gembira. Ada juga kajian menunjukkan bahawa walaupun perkahwinan tu tak happy, dia bertahan juga. Ini dibuat oleh Marriage Foundation di US. Dia buat 10,000 pasangan. Data ni dah ambil daripada 10,000 ibu bapa. Yang didapati 70% daripada mereka tak happy ketika mendapat anak pertama. Wow. Tetapi 10 tahun kemudian, dia tak happy terhadap perhubungan. 10 tahun kemudian, mereka survey semula, didapati 68% daripada pasangan tersebut kembali rasa happy. Dan Harry Benson, iaitu daripada yang buat research ini, dia kata staying in an unhappy marriage could be the kata memang selepas you berjaya melalui 10 tahun tersebut, you akan merasakan itu antara
kejayaan besar lah menghadapi cabaran dalam perkahwinan. Wow, menarik. Betul. Adakah itu juga boleh kita klasifikasikan sebagai pengorbanan, Encik Fazli? Pengorbanan dalam perkahwinan? Ya, that's why kadang-kadang orang kata apabila kita berkorban, kadang-kadang pengorbanan itu menambahkan keindahan dan kebahagiaan. Kebetulan pagi tadi saya baca hadis kepada anak-anak selepas sembahyang subuh dan saya buat preparation, saya teringat ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut inna idhamal jazai ma'a idhamil balai. Sesungguhnya keagungan ganjaran terdapat pada kedahsyatan ujian tersebut. Semakin dahsyat ujian, semakin hebat dia punya ganjarannya, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, Okey, dan seterusnya kepada Kak Syahura kan, kalau Kak Syahura boleh kongsikan juga sepanjang tempoh perkahwinan Kak Syahura ni kan. Kalau kita kata tentang perkahwinan ni, pastinya ada badai yang akan melanda. Pastinya ada yang kita suka, ada yang kita marah, ada yang kita sedih dan geram sebagainya. Tetapi bagaimana sebenarnya kita nak melahirkan rasa jujur itu walaupun kadang-kadang ada perkara yang pasangan kita lakukan tidak kita suka. Ya. Okey, kalau Kak Syora sendiri, selalunya Kak Syora akan menunjukkan ketidakpuasan hati itu secara direct. Kalau mungkin Aina kenal Kak Syora, memang korang tahu Kak Syora macam mana kan? Straightforward je. Memang sangat loud. Berterus terang lebih baik daripada menyimpan. Dan akhirnya apabila kita bergaduh dalam masa sekejap tu, kita akan terus dapat conclusion dan kita cuba perbaiki diri. Maknanya akhirnya sebab apa? Macam Kak Syah pernah cakap dulu dekat Wanita Hari Ini, akhirnya kita akan tidur bersama juga. Kita akan duduk satu katil juga. Kalau kita tak habiskan sebelum kita tidur di atas katil, pada malam harinya benda tu tak sihat. Jadi kita habiskan segalanya sebelum waktu tidur. Okey. Baik, dan seperti yang Kak Syahra katakan, Isay, sikap jujur ni memang penting. Betul. Mana-mana orang kata perhubungan, terutamanya rumah tangga kan. Jadi Isay, komen-komen daripada Facebook kami berkata ada yang berkata sikap jujur adalah penting. Ada juga yang berkata diam diri itu adalah lebih bagus daripada berkata kerana ia boleh melukakan hati pasangan. Tapi dalam situasi macam ni, pendekatan Isay, kami tahu Isay dan isteri dalam bilik seperti penerbit kata bilik pengakuan lah, meluahkan perasaan dan sebagainya. Tapi tips lah daripada Isay sendiri, macam mana bagi mereka yang selama ni berpura-pura tapi dah penat dah berpura-pura dengan pasangan? Okey, pertama sekali kalau ada masalah dalam perhubungan kan, ini konteks suami isteri lah. Kena berbalik pada basic, iaitu konsep air dan juga api. Sekiranya salah seorang nampak macam terlampau panas, terlampau nak marah ataupun terlampau nampak apinya, tolong jadi air sekejap, tolong jadi air. Sebab kita takut benda tu berpanjangan dan efek benda-benda lain juga. Maksudnya salah seorang dia tak semestinya mengalah, tapi dia ada cool down untuk menenangkan sebelah pihak. Dia bila dua-dua pompang itu bahaya. Bahaya memang sangat-sangat bahaya. Sebab bila kena ingat macam ni, kalau dua batu kalau bergeser bertembung, dia akan keluar api tu bahaya. Dan bila katakanlah kalau seorang ni ada sifat untuk mengalah, untuk menenang, itu lagi bagus sebenarnya. Dan ini bukan pura-pura, ini bukan pura-pura, ini kena tenang, bukan pura-pura. Ini diplomasi. Bukan pura-pura. Maksudnya kena ada sikap yang sebegitu. Dan apa-apa pun setiap apa yang berlaku dalam perhubungan, contohnya berlakunya perceraian mesti ada sebab kan. So kita tak nak sebab-sebab yang tak sepatutnya berlakunya perceraian. Selagi boleh bincang, selagi boleh pertimbangkan apa masalah tu, rujuklah pada orang yang betul, jagalah hubungan tu sebaik mungkin, insya-Allah. Kalau rasa macam aku pura-pura ni, baikilah, ubah. Ubah macam mana untuk jadi tak pura-pura tu banyak ada. Macam-macam cara ada. Pakar, gitu. Saya confirm tak nak tukar profession Saya suka analogi batu. Betul, tu. analogi batu tu. Dan kalau boleh saya tambah soalan ni, saya tujukan kepada Kak Syahra. Dalam perhubungan, boleh ataupun tidak kita berpura-pura, diterima ataupun tidak berpura-pura dengan pasangan untuk menjaga hati mereka? Kalau benda tu tidak memudaratkan, kita berpura-pura lah. Tapi kalau kadang-kadang kita pun nak jaga aib dia kan depan kita. Tapi kalau rasa benda tu akan merosakkan hubungan, baik berterus terang daripada simpan. Sebab perempuan ni kalau simpan
macam-macam tekanan dia dapat sebab dalam otak dia sangat penuh. Bila dah tak keluarkan satu daripada, kan kita full lah otak kita. Kalau kita tak keluarkan satu daripada masalah itu, kita akan tak sihat. Betul. Kita akan stres. Dia macam gunung berapi jugalah. Pendam, tahu-tahu meletus. Meletus. Okey, sebagai konklusi untuk topik kita pada hari ini, mahligai pura-pura, Encik Fazli, mungkin boleh berikan sedikit tips kepada pasangan di luar sana tentang bagaimana sebenarnya mahligai pura-pura ini mungkin akan memberikan kesan yang tidak baik bukan sahaja kepada kita dan pasangan kita, tetapi kepada mereka yang berada dalam rumah tangga tersebut. Sudah tentu kita tak nak yang pura-pura, kita nak yang ori lah, yang sebenar. Kita tak nak yang palsu, kita nak yang tulen, yang ori. Jadi saya nak bagi tip ori lah, ORI. Yang pertama, organize dan organize masalah. So apa-apa yang berlaku kita kena organize, kena uruskan. Jangan lari daripada masalah, kena selesaikan masalah. Yang kedua ialah refresh dan rejuvenate. Sentiasa refreshkan perkahwinan kita. Perkahwinan ni dia dinamik, dia akan berubah. Jadi kita kena refresh bagi indahkan perkahwinan. Yang ketiga I adalah improve diri. Improve diri maksudnya seperti yang disebut tadi, kita kena cari perbaiki diri. Dan ingat lagi tak kajian di UK tentang ada 2,000 orang tadi, dia juga tanya apakah kunci kepada kegembiraan dalam perkahwinan. 77% menjawab kunci kepada happy marriage is mutual trust and mutual trust. Maksudnya kena saling percaya antara satu sama lain. Tepatlah macam Kak Syaura sebut tadi, kena ada transparent, kena jujur kan. Dan yang itu 77%. 40% bersetuju bahawa kunci kepada kegembiraan dalam perkahwinan antaranya adalah dipanggil healthy sex life 40% dan juga selfless gesture, iaitu bersedia untuk bantu pasangan kita dan pengorbanan dalam perkahwinan tersebut. Jadi insya-Allah apa-apa yang berlaku, walaupun mungkin sebelum ni ada pura-pura sikit, kita cari jalan untuk mengorikan perkahwinan insya-Allah. Jadi perlu organize, refresh dan improve diri kita. Betul. Rumusan yang cukup baik daripada Encik Fazli dan kita dah pun sampai di hujung perbincangan kita. Jadi nak ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu kita, Encik Fazli, Kak Syaura dan juga Ise. Tips-tips anda kami berdua yang belum berkahwin sudah pun ambil. Baik, terima kasih dan jaga diri. Salam untuk pasangan masing-masing. Stay safe. Bye. Okay, saya suka apa yang Sugi cakap tadi. Kita dengar walaupun kita belum berkahwin, tetapi apa yang boleh kita jadikan tauladan untuk kegunaan masa hadapan, kita ambil. Ori, kita bersikap jujur dan macam Isi katalah, kita cool down. Jangan jadi batu. Dua-dua bergeser, meletup api. Okey, baik. Kepada anda, jangan ke mana-mana. Kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Hai, kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan dalam segmen tajaan sekarang ni sudah pun terhubung dalam talian. Kita bersama dengan Dato' Azril Muhammad Razi yang merupakan pengasas The Asia Cosmetics and Healthcare. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam. Apa khabar Yana? Sihat? Sihat, Alhamdulillah, Dato' sihat. Sihat pula. Okey, Dato', hari ini apa nak dikongsikan dengan penonton setia Wanita Hari Ini? Silakan. Terima kasih Yana. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita Hari Ini. Yana, saya percaya kita yang mana yang duduk kat rumah tu yang baru saja kita berhari raya Aidiladha kemudiannya kata orang tu kita dah makan macam-macam makanan Yana Kadang-kadang kita rasa tak selesa, perut kembung dan sebagainya juadah raya tak kurang juga Yana yang mana saya juga nak kongsikan dengan penonton Wanita Hari Ini hari ini produk rangkaian fiber yang mana dapat membantu anda untuk mengecapi bentuk dan juga berat badan yang ideal. Tetapi sebelum tu saya nak kongsikan dengan anda semua yang mana BASF turut prihatin yang mana dengan keadaan pandemik sekarang ni yang mana kita juga turut membantu mereka yang memerlukan yang mana dengan setiap pembelian produk BASF kita juga turut menyumbang kepada mereka yang memerlukan. Dan kalau anda lihat video kat TV saya faham ramai antara kita yang ada selera makan yang tinggi. Kadang-kadang kita dah makan pun dah kawal pemakanan.
dah jaga pemakanan ya, tetapi kalau kita perhatikan ada juga antara kita yang dah bersenam Yana, tetapi ya susah untuk mengecapi bentuk dan juga berat badan yang ideal. Tambah lagi ya, kalau masalah ni kita perhatikan kita susah berfashion, kadang-kadang tekanan ya, kena pakai baju yang besar-besar saja Yana. Dan sebenarnya antara permasalahan yang menyumbang kepada masalah bentuk badan tidak menawan, berat tidak ideal ni adalah disebabkan oleh faktor pemakanan. Kadang-kadang kita diet salah ya Yana. Ada antara kita kadang-kadang ya yang dah buat keto diet, dah buat Atkins diet, buat intermittent fasting, tetapi masih belum lagi mampu mengecapi bentuk dan berat badan yang ideal. Satu kajian yang saya baca Ana, kenapa masalah berat badan ni susah untuk dicapai yang mana rata-ratanya adalah disebabkan oleh kurang pengambilan serat yang mencukupi yang mana satu kajian saya baca di WHO yang mendapati ramai di antara kita yang hanya mengambil serat di antara 2 hingga 3 gram serat setiap hari. Tetapi serat yang mencukupi adalah di antara 25 hingga 40 gram serat setiap hari yang kita perlukan oleh tubuh badan untuk mendapatkan bentuk badan yang lebih ideal. Jadi secara tak langsung saya kira anda yang susah kata orang tu berselera makan tinggi dan sebagainya, susah nak berfashion, boleh dapatkan apple dan juga orange fiber extra ni Anda yang mana ya. Harga apple fiber RM32, orange fiber ni harga RM36 yang mana dapat membantu anda ya untuk mengecapi bentuk dan berat badan yang lebih ideal, lebih menawan ya, secara tak langsung boleh berfashion Yana lepas ni ya, yang mana pengambilan apple dan orange fiber ni sangat-sangat membantu anda ya, yang mana selepas anda makan berat, bila anda minum saja apple dan juga orange fiber ni 4 hingga 8 jam akan membantu anda ya untuk detox lebih lawas ya, membantu mengecapi bentuk dan juga berat badan yang ideal ya, lebih menawan. Saya kira ya rumusan daripada pakar pemakanan dia, rasa sangat sedap, mudah untuk anda amalkan ya, sangat-sangat membantu anda dalam diet yang sihat, diet yang seimbang ya Nak. Yang mana ya seperti tertera di kasih TV ya, ini adalah pack terbaru apple fiber dan juga orange fiber extra ya. Tak kurang juga ya Nak, seiring dengan peningkatan usia kadang-kadang berlaku perubahan hormon yang mana menyebabkan kita ada masalah water retention, kemudiannya metabolisme yang semakin lemah ya. Jadi secara tak langsung bila anda amalkan apple fiber dan juga orange fiber ni dapat membantu anda untuk mengecapi bentuk dan juga berat badan yang ideal ya Nak. Saya sangat cadangkan ya, bagi anda yang berat kurang daripada 70 kg boleh dapatkan apple fiber. Kalau berat badan melebihi 70 kg ya, boleh minum orange fiber ni yang mana ya seawal pengambilan ya 4 hingga 8 jam anda akan ketandas, menyingkirkan lebihan makanan tu tak terhadam. Bila kita dah lawas tu, secara tak langsung ya, kita dapat atasi masalah sembelit ya. Secara tak langsung, berat badan kita akan rasa lebih ringan ya. Kita rasa lebih lancar perhadapan kita ya Yana. Dan saya faham ya, maklum balas pengguna yang sentiasa feedback kami ya, mereka mengamalkan ya apple dan juga orange fiber ni sebagai minuman rutin yang mana dapat membantu untuk mengecapi bentuk, berat dan juga ya untuk maintain berat badan yang lebih ideal ya Nak. Itu mengenai apple dan juga orange fiber ya, yang mana rumusan dalam ni ada vitamin C, collagen yang mana sangat baik untuk kecantikan kulit anda juga sekaligus ya Yana. Dan satu lagi ya, saya nak kongsikan dengan anda ya, bagi anda yang berselera makan yang mungkin selera makan sangat tinggi Yana, susah nak kawal nafsu makan ya, sekejap nak kudak, anda boleh amalkan 3 White ya. Kalau apple dan orange fiber tadi formulasinya menyebabkan anda ketandas, tetapi ya 3 White di Asia ni ianya tidak menyebabkan anda ketandas ya. Formulasi yang membantu memberi rasa kenyang, menyekat selera makan ya. Ada 2 perisa anda boleh beli, sama ada rasa kopi ataupun rasa coklat ya, yang mana sangat sedap, mudah kita amalkan ya. Paling penting formulasi 3 White ni Yana tanpa bahan terlarang, tanpa sibutramine, tidak akan menyebabkan anda berdebar, tak akan rasa pening ya, tak akan rasa loya dan sebagainya. Formulasi yang sangat selamat ya, yang mana saya kira ya makanan tambahan ini 3 White ni mengandungi ramuan seperti Garcinia cambogia ya, seperti mana kita ketahui Garcinia dapat membantu memberi rasa kenyang yang berpanjangan, menyekat selera makan Yana ya. Bila saya minum Yana 3 White ni ya, saya rasa kurang nak makan. Dan boleh katakan ya, di antara tempoh 4 hingga 8 jam ya, selera makan saya sangat berkurangan, nafsu makan saya tu hilang ya. Jadi secara tak langsung dapat membantu ya mendapatkan bentuk badan yang lebih menawan. Dan paling istimewa ya, dalam 3 White ni ada formulasi vitamin C, sinetrol ya, guarana, kita ketahui hasil dapat membantu ya mengurangkan selera makan, mengekang selera makan. Saya kira ya secara tak langsung ya anda juga dapat membantu ya mendapatkan bentuk badan yang lebih menawan, ideal ya, berat badan yang lebih menawan. Saya kira ya boleh berfashion dengan mudah ya Nak. Dan yang terakhir, jangan lupa ya, ini adalah produk terbaru daripada Asia, iaitu body corset yang mana ya, corset ni sangat-sangat membantu anda ya untuk mendapatkan pinggang yang lebih menawan ya. Harga body corset ni hanyalah RM55 saja. Ada double strap ya, formulasi yang sangat selesa, membantu menyerap peluh ya, kemudiannya grip ya, yang mana bentuk badan lebih menawan.
pinggang anda lebih kata orang tu terletak dan sebagainya, sekira ya, harga body corset ni RM55, anda boleh buat belian secara online di jombai.my, Yana. Dan yang terakhir juga yang mana anda yang buat belian secara online di jombai.my, jombai.my kita juga akan menyediakan hadiah beberapa hadiah yang istimewa. Antaranya dengan pembelian melebihi RM150, anda akan mendapat ni dia tote bag ni secara percuma, Yana, ni dia. Okey, Datuk. Sangat cantik tote bag ni, saya kira mampu milik RM150 pembelian di jombai.my seperti tertera di kaca TV anda yang mana dengan pembelian di jombai.my juga yang mana kita juga turut salurkan kepada mereka yang memerlukan bantuan sebab apa BRC adalah sebuah syarikat yang prihatin jadi secara tidak langsung anda membeli dan juga menderma kepada mereka yang memerlukan. Jadi secara ringkas Yana bagi anda yang ingin mendapatkan bentuk dan juga berat badan yang ideal, jangan lupa dapatkan apple dan juga orange fiber ni. Apple fiber untuk berat badan kurang daripada 70 kg, harga RM32. Orange fiber untuk lebih daripada 70 kg, harga RM36 Amalkan setiap kali selepas makan berat. Kalau nak kurangkan selera makan, boleh beli 3 white, rasa kopi ataupun coklat. Ada 10 sesi harga RM45 sahaja. Yang mana dapat membantu menutup selera makan yang berlebihan tu, memberi rasa kenyang. Yang terakhir jangan lupa body corset ni sangat-sangat membantu anda untuk mendapatkan pinggang yang lebih ramping harga RM55 sahaja Kalau perkara-kara jamu pastikan BRC baru beli. Sebab apa BRC adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herbal kualiti pada harga yang mampu milik. Jangan lupa buat belian secara online di jombai.my, Shopee dan juga di Lazada. Terima kasih Raina. Baik Datuk Azril, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian Datuk. Kepada anda jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Tak pembaris. Okey, tak pensel. Tak pensel dekat pembaris. Kena pembaris. Bagi kena pembaris. Kena pembaris. Tarik. Cepat. Sentuh dengan pembaris. Pensel tu sentuh. Ikut je pembaris. Ikut. Kita berdua tergelak sebenarnya menyaksikan paparan video TikTok tu tadi sebab bapaknya dah menjadi hak mengajar anak dalam tempoh PDPR ni. Saya pasti ramai di rumah pun boleh berkaitlah dengan situasi tadi. Pelbagai cabaran apabila ingin perlu mengajar anak-anak di rumah. Tapi itu adalah salah satu antara yang perlu diadaptasi sewaktu norma baru ni. Dan rasa hormat kepada para guru juga semakin meningkat dalam kalangan ibu bapa sekarang ni sebab memang bukan mudah nak mengajar anak-anak kita dalam tempoh PDPR ni. Baik, kami nak ucapkan terima kasih kepada anda yang dah setia bersama dengan kami selama 1 jam ni. Diharapkan semua perkongsian pada hari ini sedikit sebanyak dapat memberi input dan manfaat kepada kita semua. Kita perlu jadi apa? Ori. Okey, baik. WHI akan kembali esok dengan satu lagi topik iaitu serlahkan potensi wanita. Esok WHI Extra. Betul. Untuk hari ini kami undurkan diri terlebih dahulu. Salam Jumaat, salam Zulhijjah dan stay safe semua. Jaga diri, bye. Wanita Hari Ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik putri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati.